Okey. Al-fasl ats-tsalits wal 'ishrun. Pasal ke-23 fi annal maghlub mula'un abadan bil iqtida'i bil ghalibi fi syi'arihi wa zayyihi wa nihlatihi wa sa'iri ahwalihi wa awaidihi. Dia kata orang yang kalah lebih suka ataupun gemar selama-lamanya, selalunya gemar untuk mengikut dengan apa yang dilakukan oleh pihak yang menang. Sama ada lambang, pakaian, gaya dan apa-apalah adat resam sebagainya begitu. Maknanya orang yang kalah itu biasanya akan mengikut orang yang menang dari segi gaya hidup. Wasababu fi dzalik sebabnya ialah anna an-nafsa abadan ta'taqidul kamal fi man ghalabaha wa qadat ilaihi. Diri manusia itu selama-lamanya berpendapat bahawa orang yang menang itu lebih sempurna. Dia lebih terikut-ikut dengan orang itulah. Imma li nazarihi bil kamali bima waqara indaha min ta'zimihi. Mungkin kerana dia rasa orang itu lebih sempurna, kerana dia membesarkan ataupun memuliakan orang yang menang itu, au lima tughalitu bihi min anqiyadiha laisa li ghalabin tabi'i innama huwa li kamalil ghalib fa idza ghalatat bidzalika wattasala biha hasala i'tiqadan fantahalat jami'u madhahibil ghalibi wa tashabbahat bihi wa dzalika huwa al-iqtida. Dia kata kalau au lamma tughalitu bihi min anqiyadiha laysa li ghalabin tabi'i, ataupun ghalata ni macam kalau ghalat tu salah. Dia kata macam ni lah, maknanya dia terdorong selama-lamanya untuk mengikut pihak yang menang oleh sebab-sebab yang sama ada dia rasa itu satu sudah menjadi natural dalam hidup manusia, ataupun kerana dia sendiri yang merasakan begitu. Dia rasa naturally ataupun dia sendiri rasakan itulah yang sepatutnya berlaku. Hasalat fantahalat jami'u madhahibil ghalibi. Dia pun akan mengikut gaya hidup orang yang menang itu, wa tashabbahat bihi wa dzalika huwal iqtida. Itulah yang dinamakan iqtida, tashabbahat bihi, jadi menyerupai mereka itu. Tarahu min anna ghalabal ghalibi laisa laha bi asabiyatin wala quwwati ba'sin wa innama huwa biman tahalahu min al-awaidi wal madhahib. Dia akan melihat orang yang menang itu memenangi kedudukan itu bukan kerana kurangnya, bukan kerana hebatnya, lebih asabiyah ataupun lebih kekuatan, tetapi mungkin kerana gaya hidup, adat, resam dan sebagainya, itu yang meletakkan mereka itu pada tempat yang hebat, menang. Wahada raji'un lil awwali, wahada raji'un lil awwali. Tengok syahadat dalam bahasa apa tu? Walidzalika taral maghluba yatashabbahu abadan bil ghalibi fi malbasihi wa markabihi wa silahihi fi ittikhadhiha wa ashkaliha bal wa fi sa'iri ahwalihi. Itulah bila dia tengok, maka dia akan ikut semua sekali, masalahnya pakaian, apa tu tunggangan dia punya apa tu
transport dia lah, senjata dan segala-galanya lah. Dan ikut semua sekali. Wanzur zalika fil abna'i ma'adian, sebagai bagi contoh. Misalnya dia kata ini dapat kita lihat pihak yang menang itu ialah bapa. Jadi oleh kerana itu anak-anak ini akan sentiasa mengikut bapa dia. Mutasyabbihin bihim daiman, suka mengikut apa yang berlaku atau dilakukan oleh bapa dia. Wa ma dzalika illa li'tiqadihimul kamal fihim. Ini dia cerita kan. Kerana yang kalah itu menganggap bahawa itulah cara berpakai, berbudaya dan sebagainya. Itulah yang menyebabkan mereka itu lebih hebat daripada dia. Maknanya anak ikut bapa tu bukan kerana bapa tu secara fizikalnya hebat, tetapi dia kata mungkin kerana gaya hidup bapa tu macam tu, maka dia jadi lebih hebat daripada dia. Wanzur ila kulli qutrin wanzur ila kulli qutrin min al-aqtar kaifa yaghlibu ala ahlihi zayyul hamiyati wa jundus sultan fil akthar li'annahum al-ghalibuna lahum. Gitu juga dalam antara negeri dengan negeri, daerah dengan daerah. Zayyul hamiyah. Zayyul hamiyah maknanya dia berlagak, berpakaian dan sebagainya, berbudaya dengan orang yang melindungi, yang mana orang yang menang yang melindungi dia. Ujung sultan fil akthar dan jundun tu tentera yang daripada pihak yang berkuasa lah. Hatta innahu idza kanat ummatun tujawiru ukhra walahal ghalabu 'alaiha fayasri ilaihim min hadha at-tashabbuh wal iqtida' hazzun kabir. Begitu jugalah bukan saja antara yang menang dengan yang kalah, tetapi antara jiran yang lebih kuat, lebih bertenaga akan mempengaruhi pihak yang lebih lemah, maka yang lemah itu akan melakukan tasyabbuh, sesuatu yang serupa. Wal iqtida hazzun kabirun, itu satu hazzun kabirun itu satu kemungkinan yang besar atau satu bahagian yang besar. Kama huwa fil Andalusi li hadzal ahdi ma'a umamil jalaliqah. Macam juga di Andalus pada waktu itulah, di Andalusia dengan umat-umat yang sekeliling dia tu. Fa innaka tajiduhum yatashabbahuna bihim fi malabisihim, dia tiru pakaian, wa syaratihim dan pakat lambang-lambang, wal kathir min awaidihim wa ahwalihim, dan banyaklah adat-adat dan keadaan mereka itu, hatta fi rasmi tamathil, dalam memahatkan atau dalam melukis patung-patung pun, fil judran wal masani' wal buyut, sama diikut. Hatta laqad yastash'iru min dhalika an-nazir bi'ainil hikmah annahu min alamatil istila, sehingga bagi orang yang melihat, mereka itu boleh nampak ini adalah kesan daripada penguasaan jiran yang hebat dengan terhadap jiran yang tidak hebat. Wa ta'ammal fi hadha sirr qawluhum al-ammatu ala dinil maliki. Tengoklah dia kata, inilah yang dikatakan oleh mereka itu. Mengapa orang berkata orang awam itu sentiasanya akan mengikut gaya ataupun agama pihak yang memerintah. Fa innahu min babi, ini dalam masalah inilah, idzil mulku ghalibun liman tahta yadihi war ra'iyatu muqtaduna bihi li'tiqadil kamali fihi. Kerana yang memerintah itu akan berkuasa terhadap orang bawahan dia, dan rakyat itu akan sentiasa ikut orang yang memerintah itu kerana mereka merasakan
bahawa orang yang mereka itu lebih sempurna. I'tiqadul abna' li abaihim, samalah kepercayaan anak-anak tentang bapa dia, wal muta'allimina bi muallimihim, dan para murid dengan para guru mereka itu. Itu yang dalam bab ni lah. Ada apa ni? Benda ni jelas. Ya. Tanya sikit Tok Mut, saya faham. Saya faham ni bab ni kan. Ya. Iaitu yang pihak yang kalah akan meniru-niru, tak tahulah dari segi fizikal ke kan, yang menang tu kan. Contohnya pada ketika Ibn Khaldun menulis ini, saya rasa ya, masa tu Ottoman jadinya orang Islam rata-ratanya adalah yang berjaya lah, sebab dia menakluki sebahagian besar daripada bumi bahagian itulah kan. Makanya apa jenis pakaian pada kita ketika itu ya, macam ketika sekarang kita tengok western coat tie kan pakaian orang lelaki kan. Pada ketika tu Tok Muk perasan tak pakaian apa jenis pakaian masa ketika itu. Dan satu lagi kan, macam bila hulagu takluk Egypt Egypt ni Mesir kan masa tu kan. Saya tak tahu pengaruh Mongol tu sendiri kan di atas orang-orang Arab di macam mana, adakah ataupun terlalu pendek dia punya penaklukan, waktu penaklukan, ataupun dia dibenci, hulagu dibenci oleh, bukan lagu lah, siapa nama yang takluk hulagu tu, takluk Egypt masa tu, maknanya orang terlalu benci Mongol sampai tidak ada lah nak meniru sangat pihak yang dibenci kan. Maknanya dua lah, maknanya apa jenis pakaian pada ketika itu, adakah jubah dan turbannya ke kan, as opposed to sekarang iaitu coat dengan kemeja dengan tie, dan pengaruh macam kita lah kan, masa perang Jepun kan, tak ramai kita yang meniru, yang terpengaruh sangat dengan Jepun punya budaya kan, berbanding dengan pengaruh dengan British kan. Sampai kalau kita tengok datuk nenek kita yang western tu, memang saya ingat dulu datuk saya pergi masjid, pergi surau, dia akan pakaikan black card dan dia akan pakai jaket kan, tongkok dan jaket kan, walaupun jaket itu tuan guru tu. tapi maknanya ada ciri-ciri orang yang penakluk lah kan, ciri orang yang berjaya lah kan. So macam mana Tok Muk melihat ini? Tak tahu, saya pun tak ikuti dari jenis pakaian. Saya rasa jubah kalau tengok dalam Spanyol kan, dia masih lagi kalau dalam gambar-gambar yang saya suka tengok itu, yang permata yang telah hilang, Spain tu, dia pakaian tu pakaian jubah, tapi jubah tu mungkin agak berbeza sikit daripada sekarang ini. Mungkin ada kemungkinan jubah Osmaniyah lain, jubah Spain lain, tapi jubah lah juga. Cuma bila dia tukar kepada necktie, itu mungkin adalah proses yang... Pasal apa tanya bab pakaian? Sebab saya tengok kan, macam saya tengok dalam, bila saya observe bila saya tengok kepada bab ini kan, iaitu memanglah kalau kita ni terbawa-bawa, kalau kita terbawa-bawa, orang kita lah terbawa-bawa dengan budaya barat, maka kita boleh katakan budaya barat dia atraktif kan, dia lawa, orangnya cantik dan ni kan, dia lawa, dia kemas kan, dia selekeh pun dia nampak kemas. Begitu juga dia pakai apa pun dia nampak kemas. Jadi generasi kita terbawa-bawa dengan orang barat. Tapi kalau saya tengoklah yang observation daripada Ibn Khaldun ni kan, dia kata memang biasalah, kira natural bagi yang ditakluki tu akan melihat superiornya orang yang benar.
Jadi dia orang terbawa-bawa, kita definitely kan macam kita lah, kalau kita tengok kita role model lah, hebatnya a model kan, kita tengok seorang model lah, hebatnya seorang tu, kita nak juga jadi macam dia. So dia Ya, akan terpengaruh juga the way kita bawa diri kita, kita betul. bercakap. Macam Tok Mu kan, macam Anwar Ibrahim pun saya perhatikan pengikut-pengikut dia sampai bercakap pun macam Anwar Ibrahim. Benda ni kan. Tapi hok serupa benar seorang tu lah. Hok kata lompat tu. Maknanya benda natural juga kan. Yalah, betul. Dalam manusia. Dulu semua kan tiru baju Anwar Ibrahim kan, masa Habib dulu. Baju tukar Musa, lepas tu yang ada poket di bawah. Tapi kan Tok Mu mengikut Anthony Robbins kan, dia memerhati sifat manusia. Dia kata kalau kita nak tukar perangai kita kan, misal kita katalah perangai kita tak suka nak senyum. So dia kata fisio kat luar kita akan mempengaruhi dalaman kita. Maknanya dia kata kalau you orang yang tak suka senyum, you fake it. You buat je senyum. Lama-lama dia akan menjadi part of you. Dari segi merubah sesuatu tabiat. Betul. Kalau kita naik ke tebal, jumpa pramugari apa kan, kemai senyum. Lepas tu turun tu, jumpa lagi kat kereta. Tak ada senyum tu hilang. Ni Tok Mu kena tanya Syekh Farid, dia pakar. Itulah. Ini senyum perkhidmatan lain. Dia tidak natural apa tu nak. Kau macam mana Syekh Farid? Ana nak bawa lain sikit dalam perbicaraan Ibn Khaldun ni, Dato'. Ya. Nak dapat Tok Mu punya pemerhatian. Ana rasa bila Ana baca balik cara, bila dengar dan juga reflect balik kepada apa yang Datuk baca terjemah tadi dan juga Ibn Khaldun, Rosenthal. Ana perasan Ibn Khaldun dia sudah menyatakan satu observation dia yang begitu saya rasa agak membicarakan soal cara natural manusia. Ya. Dan ada paragraf yang berkatakan bila yang dia kata di sini apa? When a leader is deprived of his leadership, bila seorang pemimpin tak dibenarkan untuk memimpin. Jadi dia kata and prevented dan dihalang daripada menggunakan kepimpinannya, dia kata dia akan jadi apathy. Anda rasa prinsip ini ataupun hakikat ini banyak diguna oleh ahli politik yang faham. Satu cara ialah leader tu jangan benarkan dia guna kebolehan dia pimpin. Ya. Jadi dengan sendiri dia akan hilang dia punya keupayaan untuk memimpin. Ini yang menunjukkan masukkan. Itulah orang kata membunuh betul. Membunuh Jadi sebab tu bila kita psychologically merasakan tidak lagi berupaya memimpin, dengan sendiri kita akan jadi apathy ataupun dia tak ambil tak kisah soal kepimpinan. Macam kita kan politically lah, bila kita hilang kuasa untuk libat participate secara aktif dalam politik, kita akan jadi bangsa yang tak ambil kisah sangat. Itu satu poin. Yang kedua yang dia bawa dalam sini agak menarik, dia cuba nak gambarkan, dia kata apa? Sebenarnya kita bila grup itu hilang, bila satu grup hilang kuasanya untuk menguasai satu situasi ataupun hal-hal dirinya, when a group has lost control of its affair dan semakin lemah, dia akan disintegrate, akan hilang. Sehinggalah dianya akan perish, akan hilang. Jadi dia nak kata ini bukan hanya masalah, dia kata tak tahu dalam terjemahan Datuk tadi tak ada bab dia panggil ni Parsi. Tak ada yang tu, tak ada. Dalam itu macam kita bincang minggu lepas lah. Dia menulis dari perspektif. Dia ambil pengertian tu, mungkin cara dia menyampaikan dari satu perspektif yang berbeza. Tetapi dari segi isinya sama. Tapi dia cuba gambar ni yang contoh dalam yang terjemah buku ni ialah
dalam depanan ni ialah kisah Parsi yang pernah memimpin satu masa dulu. Ya. Kemudian bila Arab mengambil alih, hilang keupayaan orang Parsi. Jadi tapi hujah Ibn Khaldun, hilangnya itu bukan kerana tekanan daripada orang Islam. Tapi hakikatnya bila keupayaan waktu depan lagi. Ke depan. Bab yang ke 24. Lepas ni kita nak baca lepas. Tapi dalam ni 23 bahagian pertama tadi itulah sama. dia terhanjak. Tapi yang kata point dia tu ialah ini secara natural. Ya. Bila satu kaum itu tidak lagi berupaya menguasai hal-hal dia sendiri. Ya. Contohnya mana dia boleh jajah lah, bila jajah dia tak boleh macam orang Melayu dia dijajah. Yalah. Maka dia melemahkan psikologi dia kan. Pemimpin tidak lagi berfungsi, tidak lagi dipercayai, maka mudahlah dan dia kata bukan tidak semestinya oleh kerana kezaliman penjajah. Macam kita bincang orang Melayu bukan duk menyalahkan Cina, kadang-kadang bukan orang Cina. Ya, betul. Masalah Melayu sendiri. Ya betul lah. Bukan kerana orang bukan kerana tindas. Bukan kerana tindas. Itu yang menarik dengan kuasa Ibn Khaldun. Dia hujah bahawa Parsi itu bukan kerana orang Arab ataupun Islam yang mengalahkan itu. Berlaku kezaliman ke atas mereka. Tapi itu cara tabi'i bila satu kaum itu tidak lagi menguasai hal diri dia sendiri. Maknanya dengan sendiri dia akan hilang dia punya keupayaan. Wallahualam. Saya itu poin itu agak menarik, satu pemerhatian sejarah yang sangat penting lah. Wallahualam. Inilah yang saya nak kalau macam tu sebenarnya yang Syekh Farid sebut tu ni ada dalam fasal ke-24. Kita bacalah sekali lalu benda intisari tadi. Dia kata al-faslur rabi' wal 24 fi anna al-umma idza ghulibat wa sarat fi mulki ghairiha asra'a ilaihi al-fana. Sesuatu umat itu bila dia dikalahkan dan tertakluk di bawah orang lain, maka dia akan cepat hancur. Wasababu fi dzalik wallahu a'lam ma yahsulu fi nufus min at-takasul. Kerana bila dalam keadaan dulu maka diri-diri manusia tu jadi macam malas, tak nak ambil kisah dan sebagainya. Idza mulika amruha 'alaiha, bila orang lain duduk di atas. Wasarat bil isti'badi alatan lisiwaha wa alatan 'alaihim. Jadi dia sudah jadi alat perkakas. Kata ni Aziz sudah jadi terumpah. Fayaqsurul amal wa yad'afu tanasul. Cita-cita pun jadi rendah. Kemudian dia punya keturunan pun jadi lemah. Wali'timaru innama huwa an jiddatil amali wa ma yahduthu anhu minan nashati fil quwal hayawaniyah. Dan dia tidak lagi cekap dalam melaksanakan cita-cita dia, dan dia tidak lagi secergas kuat kuasa kebinatangan tu, hayawani tu, dari segi perasaan untuk maju tu dah menurun. Fa idza dhahaba al-amalu bitakasur wa dhahaba ma yad'u ilaihi min al-ahwali wa kanat al-asabiyyatu zahibatun bil ghalabil hasil alaihim tanaqasa umranuhum wa talashat makasibuhum wa masa'ihim wa ajazu anil mudafa'ati an anfusihim bima hadada al-ghalabu ala syaukatihim fa asbahu mughallabina likulli mutaghallibin wa ta'matan likulli akilin wa sawa'an kanu hasalu ala ghayatihim minal mulk am lam yahsilu. Dia kata orang macam ni bila cita-cita dah tadi saya kata dah, maka asabiah begitu juga asabiah dia jadi hancur,
kerana mereka itu telah duduk di bawah orang lain, tanaqasa umrunuhum, maka pembangunan mereka, tamadun mereka mengecut. Wa talashat makasibuhum, dan pendapatan mereka pun tidaklah banyak tapi berkurangan. Wa ajazu anil mudafa'ati an anfusihim, dan mereka itu tidak lagi mampu untuk mempertahankan diri mereka itu. Fa asbahu mughallabina likulli mutaghallibin wa ta'matun likulli akilin, maka mereka itu akan jadi kalah oleh siapa saja yang dapat mengalahkan dia, dan dia akan jadi makanan bagi orang yang makan. Maknanya dia menjadi makanan. Orang kata orang tidur, makanan orang jaga. Wasawa'un kanu hasala ala, sama ada mereka ini sebelum itu telah mencapai satu kekuasaan atau belum. Wa fihi sirrun akhar. Itu satu alasan. Satu rahsia lagi, dia kata وهو أن الإنسان رئيس بطبعه بمقتضى الاستخلاف الذي خلق له، والرئيس إذا غلب عليه رئاسته وكبح عن غاية عزه تكاسل حتى عن شبع بطنه وري كبده، وهذا موجود في أخلاق الأناس. Ini dia kata manusia itu raisum bitab'ihi bimuqtadal ikhtislam. Bila dia berkuasa, secara naturalnya dia menjadi ketua. Wal rais idza ghalaba ala ri'asatihi, bila keketuaan dia tu telah dikuasai oleh orang lain, takasala hatta an shib'i batni, dia jadi malas. Nak cari rezeki pun malas, nak cari apa semua malas. Wahada mawjudun, ini dia kata mawjudun fi akhlaqil anasi, ada terdapat dalam akhlak manusia. Walaqad yuqalu mithluhu fil hayawanatil muftarasati wa innaha la tusafidu idza kanat fi malakatil adamiyyin. Begitulah juga dia kata binatang-binatang pemangsa ni, binatang liar, bila dia sudah menjadi orang kurungan, dikurung oleh manusia, dah dikuasai oleh manusia, dia tidak jadi ganas, tidak jadi garang lagi. Fala yazalu hadzal qabilul mamluki alaihi amruhu fi tanaqudin wal imhalal. Bermula dari situ, maka dia punya kekuatan makin kurus, makin kecil, ila an ya'khudhumul fana, sehinggalah hilang begitu. Wa'tubira dzalika fi ummatil furs. Ini kita boleh lihat di kalangan orang Farsi. Bagaimana qad mala'atil alam kathratan. Dia sebenarnya populasi dia besar. Walamma faniyat hamiyatuhum fi ayyamil Arab baqiya minhum kathir wa akthar minal kathir. Bila sudah dikuasai oleh Arab, maka hilanglah banyak daripada mereka itu, dan mana boleh banyak daripada mereka jadi hilang gitu je. Yuqalu inna Sa'dan ahsa lima wara al-madain. Ini Sa'd bin Waqqas ni, dia buat bancian di satu kawasan di Al-Madain pada waktu itu. Ini sebelum Islam pergi serang Madain tu. Fakanu mi'atu alfin wa sab'a wa thalathina alfan. Mereka itu bilangan semuanya ialah 1,700 Tok Mut, 137,000. 37,000. Allah. Arab ni dia bila dia balik dulu. Terbalik. Terbalik. Dia kata bila mereka itu berada di bawah orang Arab, lam yakun baqa'uhum illa qalila. Jadi bilangan yang banyak itu jadi sedikit.
Berkali pergi lari bakwana wadasaru hilang gitu. Ka'allam yakunu. Seolah-olah tak ada mereka itu. Dia disappear. Wala tahsabanna anna dhalika li zulmin nazala bihim au udwanin syamalahum. Jangan kita anggap pupus mereka itu kerana tindakan yang dilakukan oleh pihak menang, iaitu Islam pada waktu itu. Famalakatul Islam fil adli ma'alimta. Kamu sendiri, dia kata pembaca, tahu bagaimana Islam itu adil dan tidak bertindak kusik-kusik dan sebagainya. Wa innama hiya tabi'atun fil insan idza ghalaba ala amrihi wa sara alatan li ghairihi. Tapi itulah naturalnya, secara natural sekali manusia ni, bila dia kalah maka ataupun dan menjadi alat orang lain, dia akan menjadi berkurangan sedikit demi sedikit. Walihada innama tudhi'nu lirriqi fil ghalibi. Jadi macam tu juga. Itu yang menyebabkan bagaimana orang yang di kawasan hitam ni, Sudan dan sebagainya. Jadi dalam bahasa Arab, negara-negara confuse. Dia nak kata orang hitam pun Sudan. Nak kata orang Sudan pun orang Sudan juga. Dia terjemah sini sebagai slave, negro, slave. Bukan Sudan Islam. Dia kata therefore the negro nations, maknanya negara yang hitam sebagai dia maknanya jadi slavery. Atok Mud, Negro Rosenthal tulis Negro Nation ni bahasa Arab dia tulis apa ya? Sudan. 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 Sudan lah Sudan. Sebab itulah orang Sudan tu dia panggil Sudan kerana dia hitam. Tapi baguslah Rosenthal paling tidak dia terjemahkan sebagai Negro Nations. Iyalah. Negara. Aswad, Sauda, Sudan. Yes. Jamak. Dia Masdar, gapo dia panggil tu? Masdar lah. Masdar terbitan, kata terbitan. Daripada Sauda. Sauda. Sudan. Saudan. Abyad, bayda, biudan. Jadi macam tu. Okay. Sebab kat sini dia tulis Negro Nation. Saya terfikirlah dalam bahasa Arab dia panggil apa Negro Nation ni? Dia nak suruh orang mudah faham lah. Takkan nak kata orang hitam, black lah. Black tu tak. Bukan ada istilah negro tu. Maknanya makna Sudan tu black lah ya? Black lah. Negara Sudan tu negara hitam lah. Yang peliknya, orang Sudan tak marah. Dia mengekalkan nama Sudan dia. Sedangkan Sudan maknanya hitam. Betul. Dia macam orang, tapi yang menarik, Negro Nation, dia sebut ni, nama-nama jadi sebagai hamba. Tapi Negro sini masuk kulit hitam lah. Ya. Dan hambaan tu satu yang lain. Sebab kata istilah Negro tu diguna di Amerika. Itu istilah khusus tu dah. Sebab tu orang kulit hitam tak mau guna istilah Negro, macam istilah seolah jadi hamba. Ya. Kelah hamba lah. Okey. Tapi kan Pak Tok Mud, tak patutlah kan tak patut saja terasa macam resis pula kan. Sepatutnya Rosenthal ni kan masa dia translate sepatutnya dia kata the Black Nation lah. Janganlah kata Negro Nation. Kalau dia kata Negro tu maknanya hamba. Tu saya faham lah. Betul. Itu dia mungkin dia translate ni tidak dia untuk memudahkan orang faham. Anda lihat gitu. Mana dia Rosenthal dah baca asal teks Arab. Tapi dia nak cuba menyampaikan apa yang Ibn Khaldun cuba nak sampaikan lah. Ibn Khaldun tapi dia ada alasan sini. Di sini Ibn Khaldun juga ada menyebut tentang tuz'inu lirriqi. Jadi maknanya yang boleh menyebabkan berlakunya perhambaan fil ghalibi wa Sudan. Sebab tu terjemah Inggerisnya dia sebut therefore the Negro Nation, negara-negara Negro sebagai satu rule submissive, boleh
boleh tunduk menjadi kepada hamba, perhambaan. Ya. Sebab dia kata Negro ni ada have little human and attributes are quite similar. Dia cuba gambar, tapi juga mencerminkan bagaimana Ibn Khaldun melihat. Ana dalam beberapa graf ni agak terasa juga bagaimana Ibn Khaldun punya pendapat mengenai orang Arab. Ibn Khaldun punya interpretasi mengenai bangsa Arab yang tidak dengan Islam. Lepas ni nantilah kita tengok, nanti anda bangkitkan kemudian lah. Ibn Khaldun ni ada opinion terhadap suatu, sebab tu ada setengah orang komen Ibn Khaldun, dia ada pendapat mengenai orang Arab, mengenai bangsa Sudan, ada sikit lah dia punya kecenderungan membuat suatu andaian. Ya. Allah. Tapi dia ni orang utara. Ibn Khaldun kan, dia Afrika Utara kan. Prof. Ya. Sudan tu kalau tak silap saya dia Ibn Khaldun merujuk kepada area tu kan. Ya. Sebab kita ada juga kulit hitam untuk kawasan lain macam Habsyah, tapi dia tak akan guna perkataan Sudan lah kan. Ya, Sudan tu negeri di maknanya spesifik region tu adalah. Kawasan spesifik region tu adalah dia merujuk pemilihan Sudan tu, maknanya untuk khas orang kulit hitam kawasan tu. Ya. Kawasan tu. Okey, baik. Dia orang Nigeria tu kita panggil Sudan. Dah Sudan tu orang situ lah. Orang pok-pok Fir'aun jugalah. Okey. Al-Faslu Sadis wal Ishrun, pasal yang ke-26. Fi anna al-Arab idza taghallabu ala awtanin betul kan ni dah? Ni. Al-Faslul Khamis wal Ishrun, pasal ke-25. Fi anna al-Arab la yataghallabuna illa ala al-basaid. Dia kata orang Arab ni dia tidak menguasai, tidak suka menguasai kecuali yang mudah-mudah dikuasai. Saya tengok Tan Sri Syekh ada ni. Tolong Tan Sri. Wa dhalika annahum bi tabi'i tawahhush alladhi fihim ahlu intihabin وعيث ينتهبون ما قدروا عليه من غير مغالبة ولا ركوب خطر ويفرون إلى منتجعهم بالقفر ولا يذهبون إلى المزاحفة والمحاربة إلا إذا دفعوا بذلك عن أنفسهم. Jadi orang Arab ni dia kata bila dia serang, dia suka berpilih-pilih. Dia cari yang muda-muda, tak cari yang sukar sangat. Ini dia punya strategi dalam menguasai kawasan di sekeliling dia. Fakullu mu'aqilin aw mustas'ibin alaihim fahum tarikuhu ila ma yashulu alaihi anhu wa la ya'riduna ala. Dia kata kalau yang susah-susah ada sur, ada kubu-kubu yang kuat-kuat, dia biarkan, dia tinggal. Dia pergi cari kawasan-kawasan yang tidak seberat itu. Wal qabailul mumtani'atu alaihim. Dia kata yang pertahanan kuat-kuat tu dia abaikan. Bi'awaril jibali bimujatim min aishihim aw wasadihim. Li'annahu yatasannawna ilaihimul hadabu wala yarkabuna as-sa'ab. Dia kata dia kalau pertahanan tu kuat-kuat sangat, dia tak pergi serai lah. Kalau Bali tu dia tak pergi serai lah. Orang Mesirnya. Orang Mesir ni bukan orang Arab, orang Koptik. Wala yuhawiluna al-khatar. Mereka itu tidak suka mendedahkan diri mereka itu kepada kemungkinan buruk. Wa ammal basaid famata qadaru 'alaiha bi fuqdanil hamiyati wa dha'fid dawlati fahiya nahbun wa ta'matun li aklihim yuraddiduna 'alaiha al-gharra wal nab wa zahf li suhulatiha. Dia tengok kalau nampak yang
yang mudah-mudah basaid atau yang tidak berbukit, yang tak mudah-mudah tu, bila dia bubuh, dia itulah dia asap kawasan-kawasan seperti itu. Maka mereka itulah yang akan menjadi mangsa kepada orang Arab itu. Ila an yasbah ahluha mughalliban, sehingga kalah pokok tu, summa yata'awarunahum bi ikhtilafil aidi wa inhirafis siyasah, maka yata'awaruna maknanya bertukar-tukar, campur ni orang ambil, orang ni ambil, bi ikhtilafil aidi wa inhirafis siyasah, ada pertukaran tangan dan penyelewengan politik, ila yang qarda umranuhu, maknanya dia macam kalau kita kata dia sepuluh kucing, dia kekal gak, dia duduk dia ada gelepar tikus, dia tidak buat, mana tidak secara gelojoh. Itu cara begitu Dato', Ana jelas sikit nak dapat soalan penjelasan sikit. Dia dalam terjemahan tu, ini dia bicara kalau sebagai tajuk yang dalam terjemahan Rosenthal, dia menggambarkan orang Arab ni akan dapat kontrol atau kuasai kawasan-kawasan yang apa kita panggil flat ni flat basak tadilah. Yang saya kata, yang saya terjemahkan mudah tadi. Tapi satu hal mudah. Tapi dalam cara dia punya dalam terjemahan Inggeris ni, anda baca satu ialah mudah kerana itu taktik orang Arab. Tapi yang menarik dalam terjemahan ni pula, dia katakan bangsa Arab ni bangsa yang savage. Kalau terjemahan dalam Arab, istilah Arab, atau dia kata orang Arab ni, dia sebab tu ni ialah pandangan atau pemerhatian Ibn Khaldun. Dia anggap bangsa Arab ni sebagai Bedouin ataupun bangsa yang ganas, kalau guna perkataan savage mungkin ganas. Dan dia lebih akan masuk keluar cepat. Dia lebih selesa tempat-tempat yang tak perlu dia, tak ada sophistication. Tak perlu dia taktik banyak sangat. Dia masuk, dia roboh, dia ambil tu, dan dia plunder tu, dia boleh keluar. Sebab tu umumnya orang Arab akan, bangsa yang Bedouin ni akan loot ataupun akan serang tempat-tempat yang begitu. Itu dia kata yang nak baca lah. Dan mereka tidak akan masuk tempat yang akan mendedahkan mereka kepada, kita panggil expose them to danger, supaya mereka tak berupaya. Itu makna dia orang ni faham, walaupun bangsa ganas, tapi dia faham kekuatan dia dan tempat yang dia attack. Sebab tu dia, bangsa ini hanya ada tempat-tempat yang dia pegang, tempat-tempat yang datar, yang tidak terbuka semua dia, yang bukan, dan bukan macam kita panggil kota-kota lah. Satu lagi tu mereka tangkap dan mereka boleh masuk balik dalam padang pasir. Wallahualam. Okey. Maknanya kalau ada pertahanan yang ada kita katakan kubu-kubu tu, dia tak berapa nak gemar Okey. Itu dia, ini satu poin lah, dia bagi satu poin saja di sini. Okey. Yang seterusnya kita masih lagi dalam tajuk besar dia kan, Bedouin civilization lah kan, Ramadan Bedouin tadi. Di sini refer to one of the dia orang punya ciri-ciri lah kan. Yang pasal 25 ni, iaitu dia suka gain control, kuasai strategically tempat-tempat yang mudah dia keluar dan masuk kan. Syekh Farid kata tadi itu adalah part of dia strategi dia selalu. Strategi dia lah. Seterusnya asal disebut Ishrun, kita ada masa sikit lagi. 26. Dia kata orang Arab ini, bila dia innal Arab idza taghallabu ala awtanin asra'a ilaiha al-kharab. Dia kata bila dia masuk dalam sesuatu daerah itu, dia cepat memusnahkan daerah itu. Wa sababu fi dhalik,
annahum ummatun wahsyiyatun bistihkami awaidit tawahhush. Sebabnya ialah mereka itu satu umat yang ganas. Dia ada ciri-ciri keganasan dia, wa asbabi fihim fasara lahum khuluqan wajibillah. Itu perangai orang Arab itu, ganas. Wa kana indahum malzuzan lima fihi min al-khuruj an rifqatil hukmi wa adamil inqiyad li siyasah. Dia ni ada kecenderungan suka untuk tidak terikat sangat dengan peraturan dan protokol politik sebagainya, dia tak suka. Wa hadhihi tabi'ah munafiyatul lil amran. Tabiat ini adalah bertentangan dengan sifat apa tu umran, apa tu. Itu anda mencelah. Sebab itu dalam awal kita baca Rosenthal, Rosenthal ada sebut apa tu Bedouin tu lebih sebagai bangsa Arab. Dia bangsa begini tabi'i dia bukan dia bukan umran, dia bangsa. Yang tu lah sebab tu dia panggil Bedouin. Okey. Faghayatul ahwalil adiyati kulliha indahum ar-rihlatu wat taghallub. Jadi kebiasaan dalam dia tidak menetap. Dia pergi, sebab tu kalau dia masuk maknanya dia musnah dia keluar ke lain. Wa dzalika munaqidun lis-sukun alladhi bil umrah. Ini pertentangan dengan cara untuk membina tamadun tu ialah menetap as-sukun. Jadi menetap di situ. Fal hajaru masalan innama hajatum ilaihi linusbihi asafiyal qadri wa yanqulunahu minal mabani wa yukharribunaha alaihi wa yu'addunahu lidzalika. Innama hajatum apa tu dia kata ahjar, betul dia ni dia cakap sebagai bidalah ni. Dia kata tuku yang dibuat memasak tu. Dia kata dia ambil batu-batu buat tuku masak, urusan memasak tu untuk letak periuk. Saya pun tak faham dia punya bidalah ni. Datuk dia maksudkan bangsa Bedouin ni dia antithesis ataupun sebalik daripada umran. Dia bukan tamadun. Kalau dia masuk dia akan roboh bangunan nak buat dia perlu ke batu-bata. Jadi dia bukan bangsa nak bina tamadun ni ataupun itu dia cuba gambarkanlah, wallahu a'lam. Dia kata dia ambil fayang qulunahu minal mabani wa yukharribunaha. Dia meruntuhkan bangunan wa yu'idunahu, kerana nak buat tuku masak tu dia boleh meruntuhkan bangunan. Wal khashabu aidan innama hajatum ilaihi liyu'ammiru bihi khiyamahum wa yatakhabbat. Begitu juga yang kayu-kayu tu, oleh kerana dia nak buat apa tu pemacak apa tu kemah mereka itu, dia musnahkan kayu-kayu itu. Wa yatakhidul autada minhu li buyutim, nak cari tali dia meruntuhkan apa tu atap-atap. Jadi maknanya dia meruntuhkan semua sekali itu, dan ini adalah perangai yang kontra kepada pembinaan tamadun. Jadi bangsa Arab ni kalau ikut yang Bedouin ni bukan bangsa nak bina tamadun. Yang bangsa yang meruntuhkan. Okey. Hadza fi halihim 'alal umum. Itulah keadaan mereka secara umumnya. Wa aidan fa tabi'atuhum intihabu ma fi aidinnas. Tabiat mereka itu juga ialah merampas apa yang ada di tangan orang. Wa anna rizquhum fi zilali rimahihim. Dan rezeki mereka itu akan diperoleh berasaskan kepada senjata mereka itu. Walaysa indahum fi akhdhil amwalin nas haddun. Dia bila ambil, dia tak kira dah ambil setakat dia nak. Dia tak ada tapal batas. Bal kullaman taddat a'yunuhum ila malin aw mata'in
au ma'unan tahabu. Mereka itu tengok ada barang, ada harta, dia rampas. Fa idza tamma iqtidaruhum ala dhalika bitaghallubi wal mulki batalat as-siyasatu fi hifzi amwalin nas wa kharibal amran. Itulah dia tak boleh nak mengekalkan tamadun itu kerana dia menguasai untuk itu sahaja. Wa aidan fa li'annahum yukallifuna ala ahli al-amal min as-sana'i wal hirafi a'malahu la yarawna laha qima wala qistan min al-ajr wa thaman. Begitu jugalah dia menggunakan membebankan orang pekerja tu wal hiraf, melakukan kerja-kerja dan dengan tidak mengambil kira, tidak menilai tenaga orang, tidak mengupah dan sebagainya. Itu dia wa idza fasadatil a'mal wa sarat majanan da'ufatil amal. Jadi kalau dah kerja-kerja tu jadi rosak, maka tak ada lah cita-cita dan dan imran pun tamadun pun rusaklah. Satu lagi ialah fa innahum laisa lahum inayah bil ahkam. Itu tak mengambil berat sangat dengan hukum-hukum, dengan peraturan. Wa zajrin nas 'anil mafasid, dan dia pun tidak menghalang manusia daripada buat perkara buruk. Ini bukan dia nak buat buruk lah. Wa difa' ba'dhum an ba'd, dan mempertahankan diri masing-masing. Innama hammuhum ma ya'khudunahu min amwalin nasi naban au gharamah. Jadi pentingnya orang Arab berdua ini, orang Arab ni ialah hanya dia nak cari harta, dia nak ambil. Fa idza tawassalu ila dhalik wa hasalu alaihi a'radu amma ba'dahu min tasdidi ahwalihim wan nazari fi masalihim. Bila dia dapat saja, dia biarkan mereka itu, dia tidak cuba menjaga kepentingan mereka itu. Jadi ini cara orang Arab. Wa rubbama rafadul uqubati bil amwali hirsan ala tahsilil faidah wal jibayah wal istiksar minha. Kadang-kadang kalau ada masalah hukuman yang berkait dengan harta sebagainya, dia abaikan begitu saja. Kama huwa sya'nun, dia sebab dia nak memperbanyakkan harta dia. Kama huwa sya'nuhu. Wa dzalika lima laisa bimughnin fi daf'il mafasid. Dia tidak berminat untuk menolak keburukan, wa zajril muta'arrid laha, dan menghalang orang yang melakukan keburukan itu. Bal yakunu dzalika zaidan fi al-istihlali fiha, bal yakunu dzalika zaidan fiha listishalil gharmi fi janibi husulil gharadi fatabaqqa ar-ra'aya fi malakatihim ka'annahum fawda. Dia mengutamakan al-ghurmun, keuntungan itu untuk mendapatkan dia punya tujuan, maka dia biarkan rakyat itu menjadi fawda, menjadi kucak-kacir, tak ada peraturan, tak ada pembalasan, tak ada hukuman, biduni hukmin, tanpa undang-undang. Wal fawda muhlikatul bashar. Sedangkan kucak-kacir itu boleh menghancurkan manusia, mufsidatul lil amran, boleh merosakkan tamadun, bima dzakarnahu, oleh sebab kita yang tersebutkan di atas, min anna wujudal maliki khassatan tabi'atil insan la yastaqimu wujuduhum wa ijtima'uhum illa biha wa taqaddama dzalik. Itulah yang kita sebut tadi. Wa aidan fahum mutanafisun fi ri'asah. Selain daripada itu, mereka itu juga suka berebut untuk menjadi ketua. Wa qalla an yusallima ahadun minhum al-amra li ghairihi, dan jarang sekali ada sesiapa yang menyerahkan kuasa ataupun pemerintahan kepada orang lain. Nak pegang juga untuk dia, layak tak layak. Walau kana abahu au akhahu au kabira ashiratihi illa fil aqalli. Jangan benar orang yang menyerahkan
kuasa atau sebagainya kepada orang lain, walaupun orang lain itu pok dia, saudara dia ataupun ketua kumpulan dia. Wa ala kurhim min ajlil haya'i. Wa ala kurhim min ajlil haya'i. Dan dibagi itu, kalau bagi pun secara terpaksa, dan fayata'addadul hukamu minhum wal umara. Maka oleh kerana itu, oleh kerana suka berebut jadi ketua tu, maka dia ramailah ketua dalam satu komuniti itu. Wa takhtaliful aidi ala ra'iyati fil jibayati wal ahkam. Jadi pihak-pihak yang memungut cukai, apa tu ramailah. Orang ni buat, bergelabuk habis, fayafsudul imran wa yantaqudu. Maka tamadun itu akan rusak dan hancur. Ini cerita seterusnya ni, dia kata tentang contohnya al-Arabi al-wafidu ala Abdul Malik lamma sa'alahu al-Hajjaj wa arada thana alaihi indahu bi husni siyasa wal imran faqala taraktuhu yazlimu wahdahu. Dia orang Arabi, seorang darat lah. Dia pergi kepada Abdul Malik. Kemudian dia tanya tentang Hajjaj. Sebab Hajjaj ni seorang panglima yang bengis, yang kuat sebagainya, macam itulah Iraq apa tu. Wa arada thana. Cara dia pujinya, cara kita boleh gambarkan dalam dia punya kata-kata hikmah atau syair ini, sajak dia ni. Dia kata dia nak ceritakan Hajjaj ini sebagai seorang ahli politik yang hebat. Dia kata ahli politik dan ahli tamadun yang hebat. Dia kata faqala taraktuhu yazlim wahda. Dia nak puji. Dia kata aku akan biarkan dia nak zalim dia buat zalim seorang. Itu maknanya cara dia. Aku nak bagi keluar dia buat zalim. Maknanya kezaliman, tindah menindah atas orang lain itu bagi dia tiada masalah. Asalkan awak dapat tujuan awak. Ini pun contoh-contoh lagi lah. Wanzur ila ma malakuhu wa taghallabu alaihi minal autan min ladunil khaliqati kaifa taqawwadu amranahu wa afqara sakinahu. Itulah juga bila dia ulang-ulang tadi, tapi ini dia tunjukkan data-data bagaimana yang berlaku pada waktu itu. Wa baddalatil ardu fihi ghairal ard. Dia menukar keadaan kucak-kacir habis. Ini dia kata bila dia masuk ke dalam sesuatu negara itu, dia meruntuhkan tamadun dan sebagainya. Falyamanu qararuhum kharabun. Falyamanu qararuhum kharabun illa qalilan minal ansar. Yaman hancur lebur kecuali sedikit-sedikit saja. Wa iraqul arab kadzalika qad khariba umranuhu alladhi kana lil fursi ajma'. Belum dia masuk ke Iraq. Iraq tu sebuah negara yang tinggi tamadun dia. Tapi masuk Arab dia putus habis. Wa Syam li hadzal ahdi kadzalik. Syam pun, Syria pun macam tu juga. Wa Afrika macam tu juga. Wal Morocco wal Maghrib lima jaza ilaihi Banu Hilal wa Banu Sulaim منذ أول المئة الخامسة وتمرسوا بها ل350 من السنين لقد لحق بها وعادت بصائره خرابا. Begitu juga dia pergi ke Morocco. Ini tahkan negeri dia ni. Negeri apa ni? Negeri penulis ni apa tu Ibn Khaldun ni. Dia kata dia telah membiak orang Arab telah membiarkan Banu Hilal dan Banu Sulaim daripada awal al-mi'atul khamisah awal tahun 500-an. Jadi 350 tahun dibiarkan orang itu membuat kerusakan kepada Morocco. Ba'da amkana min baini Sudan wal Bahri Rumi kullu umrana. Sedangkan sebelum tu di Afrika ni dia dikata antara Sudan dan laut Mediterranean semuanya dulunya ialah Imran, tamadun.
tashhad bidzalika atharul imran fihi minal ma'alim. Ada watamathilul bina wasya. Jadi semuanya ada semua sekali. Jadi inilah saya pun macam satu pandangan rendah Ibn Khaldun terhadap orang Arab Asia ni kan. Ana bila anda baca ni satu ialah pemerhatian yang Datuk sebut tadi berkenaan dengan pandangan Ibn Khaldun mengenai bangsa Arab. Arab Bedouin tadi maksud ni, tapi ana mungkin lihat orang Arab tanpa Islam. Jadi dia sedang mengupas hakikat satu kaum. Dan kaum ni kaum Arab yang tidak bertamadun. Mungkin dan Datuk sebut tadi macam apa? Macam darat. Mungkin macam kita kata orang Melayu tanpa ada tamadun, tanpa Islam. Perangai pun ni jugalah. Dia kata bila dia masuk Yaman, dia kacau tamadun Yaman. Tinggal sikit saja. Bila masuk Iraq, dia hancurkan tamadun Iraq yang dibina oleh Parsi. Jadi itu ganas, Nana. Tok Mut. Ya. Saya menjelas sikit ya Tok Mut. Saya rasa kan kalau kita tengok tajuk besar dia kita dalam bab di mana Ibn Khaldun membincangkan berkenaan dengan ciri-ciri Baduin. Tetapi bila dia bercerita tentang Arab kan, dia dah masuk kepada macam Hajjaj semua tu kan. Sedangkan Hajjaj tu selepas Hadari tau daripada Baduin kan, Hajjaj tu gubernur tu kan. And then di situ dah ada macam dia dah emotional. Saya tak tahulah, saya melihat macam tu kan. I think what you got to you kena tengok ialah Ibn Khaldun membicarakan nature tabi'i. Tabiat Arab. Tapi tabiat itu kalau tak dibagi Islam, begitulah tabiat. Oleh sebab tu dia bicara sebelum ni, satu bangsa, tempat hidupnya, pemakanannya, suasananya. Tapi bangsa Arab yang dia kata Arab Bedouin tu memang begitulah cara dia dikondisikan. Saya faham itu, tetapi bila dia quote example kan, mungkin dia nak quote bahawa bila dia quote cerita Abdul Malik tadi kan, yang orang Arab jumpa dengan orang Arab, dia nak dapatkan feedback. What do you think about Hajjaj? Kan? Lepas tu saya rasa lah tonton tu tak berapa, orang kata for me lah, saya personally lah saya rasakan, sebab Hajjaj tu dia dah go through. Sebab saya tengok ini ada dia menceritakan macam mana decline kita bercerita pasal umrah, dia punya tu kan. Tapi saya tengok contoh je agak irrelevant kat situ. One way to look at it, sebab komen tu dalam terjemahan Rosenthal lah bahasa tepat. Dia kata yang Arab sebut, when I left him, bila saya tinggalkan dia, he was acting unjust by himself. Makanya Hajjaj tu memang tidak berlaku adil. Itu cara orang Arab nak cuba gambarkan, Hajjaj tu memang tidak berlaku adil. Jadi betul lah maksud sesuai dengan pandangan kita bahawa ada setengah tindakan amal perangai Hajjaj tu tak begitu berlaku adil. Tapi ini ialah cara Ibn Khaldun nak cuba gambarkan lah. Itu yang saya rasa mungkin kalau tak dijaga, masa kita, sebab tu kalau kita bincang sirah kan, kenapa perlu bincang bagaimana orang Arab sebelum ada Islam. Dan bila sebab tu yang macam Maududi kata orang Arab yang kita panggil Bani Hashim dan juga yang kita Quraisy tu, ada juga kualiti yang positif, ada kualiti yang kita kata orang jahiliah teruk, tapi datangnya Islam, kata Awal Maududi, dengan ada basic moral, basic human morality, dia tambah dengan Islamic morality, dia berlaku cemerlang. Jadi saya rasa ada setengah ciri-ciri bangsa Arab tu dalam kupasan Ibn Khaldun ni, dia melahirkan yang kurang elok lah dalam bangsa Arab tu. Dia mungkinlah minggu depan ni mungkin kita cuba bincang itulah. Mana betul lah Syekh kata tu. Maknanya dia menggambarkan bagaimana perangai Arab tu buruk. Tetapi mungkin Puan Nazli pun betul juga. Dia pergi cari maknanya contoh buruk itu
Dia nak cerita orang Arab tu buruk, dia ambil orang Arab sudah Muslim. Dia sudah Islam. Arab tu. Tapi saya rasa tak berapa tepat lah contoh tu. Sebab kalau dia tak apa lah, minggu depan ni dia cuba selesaikan lah. Minggu depan ni cuba selesai. Prof. Ya. Kalau apa yang saya faham, saya cuba tengok apa yang Nurkodon nak ceritalah, yang ada hujah dia kukuh yang dia kata yang Arab ni banyak sebahagian karakter yang dia ada tu dan sebagainya kerana situasi kawasan geografi yang dia duduk tu kan. Itu asal-asal dulu lah. Saya rasa itu hujah yang kukuh lah untuk dia kata bahawa naturally Arab memang kasar. So tapi pada masa yang sama manusia ni dia akan jadi kasar ataupun bagus bila dia tak follow apa yang dia akan jadi kasar atau tak bagus bila dia tak follow apa yang Islam ajar kan. So maknanya dia dah memang kasar naturally, kemudian bila dia tak follow apa yang Islam atau benda nilai baik yang patut ada dia tak follow, jadi makin teruk lah, makin liar dan sebagainya lah. Dan kita dengar macam kasar sebab apa yang Nurkodon kaji hanyalah bahasa Arab. Kalau boleh tengok apa yang berlaku pada Tartar pun sebenarnya sama teruk dia sebenarnya kan. Bahasa Mongol sebenarnya kan. Dan bila saya cuba jadi fair lah, jadi adil lah, adakah bangsa lain selain Arab atau Tartar bila tak ada Islam mereka akan jadi teruk. Saya teringat juga bangsa Jepun. Jepun pada era tahun abad 17 dan 18, diorang memang saling membunuh sama mereka lah atas dasar sangat samurai dan mempertahankan dua kerajaan tu kan. So lelaki yang berjaya yang untuk mendapat kehormatan tinggi mereka harus jadi samurai. Jadi orang akan train lah untuk bunuh orang dan sebagainya. Yang low profile sikit dia orang akan jadi inilah pegang-pegang, jadi buka kedai makan dan sebagainya. So memang manusia ni kalau kita tengok orang putih pun sama je kan, letak buang orang. So apa poin penting dia memang manusia ni at one point memang orang ada nature dia orang, tapi dia akan jadi lagi teruk bila agama tu tak ada lah kan. Itulah saya tengok. Poin apa bila kita tengok sebagai satu pengkaji sejarah dengan tamadun. Dan juga satu sains. Kalau kita nak memahami ketamadunan, maknanya ada fasa yang sesatu bangsa kaum akan lalui lah. Dia mula dengan apa saja kaum itu ada, iaitu di fasa pertama dia lah. Jadi dengan ciri-ciri yang ada kaum itu, kalau dia kalau ikut Ibn Khaldun punya fasa pertama tu daripada dia bina asabiyah. Kalau asabiyah itu dibina, dia boleh bina di atas asabiyah group question, dan dia akan boleh pindah kepada berlakunya satu umran, satu tamadun. Tapi benda tu kena berpindah fasa tu. Jadi dia perbicaraan mengenai Arab ni ialah naturally orang Arab begitu. Tapi saya rasa dengan kalau kita bicara seterusnya dari kata, tapi kalau Arab itu nak pindah, mana Islam masa zaman Rasul dah berlaku tu ialah dibinanya dengan bangsa Bedouin itu ataupun natural itu dengan pindah kepada tamadun ataupun pergi kepada umran. Jadi anak saya sebab tu dia bicara tamadun ni sebagai cycle. Dia daripada peringkat tak ada kena kuat asabiah, kemudian kena bina sampai dia boleh jadi satu tamadun, kemudian dia akan bertembung dengan tamadun budaya lain. Jadi itu yang anda lihat yang agak konteks yang lebih luas lah. Cuma anak saya menarik Ibn Khaldun, dia tak lari daripada membicara hakikat satu kaum itu. Dia makna dia bagi pendapat dia juga mengenai orang Arab tu, tapi pandangan dia lah. Jadi kita boleh bincang pandangan kita terhadap orang Melayu lah. Melayu ketika tak ada Islam, Melayu ketika ada Islam, macam mana? Okey. Wallahualam. Ini kita cuba memahami teks dululah. Lepas ni kalau nak lebih mendalam ni kita bacalah apa tu ulasan-ulasan penulis-penulis terhadap banyak dia pergi ke mana-mana. InsyaAllah lah tu. Hari ni kita berhenti sekat ni lah dah.
kat muka surat 288. Kecuali ada apa-apa yang nak tanya, nak kemukakan, kita dengarlah. Yang bacanya setakat tu lah. Macam mana? Kita bulan 7 ni macam mana dengan Dr. Basri itu kita tengok. Bulan 7 bulan minggu depan ni masih lagi Dr. Basri tidak berhalangan lagi dah Dr. Basri. 7 bulan 7 je. Kemudian bulan 8 pula. Tak apalah Dr. Basri. Kadang-kadang boleh relax lah. Dah ada masalah tak relax. Taklah kesian orang lain yang sungguh tu. Dia Yalah. Sebenarnya dalam apa tu ada berapa orang sebenarnya yang ikuti walaupun sikit. Dalam YouTube. Kalau di Facebook sekarang dalam 20 yang tengah ikuti lah. Yang tengah live. Kalau keseluruhan tu mungkin ramai lagi lah. Mana kalau besok tu dia sampai berapa? Sekarang ni dia tak sampai ribu-ribu dah. Apa 20 tak sampai 1000 kalau besok? Dia dah tak sampai dah macam dulu. Tidak macam dulu lah. Cuba. Macam tu lah. Mula-mula ni dia semangat sementara, lepas tu dia malas. Kecuali kita percaya. Yalah, tak apalah, terus tu. Dah saya kata tu, tak terus tu dia main tengok sebentar agak. Tentu biar je lah, Prof. Agak lah tu. Zaman saya kecil-kecil dulu, sekolah dia kajian buku sekolah kelas dewasa kan. Malam pertama tu penuh kelas tu. Lepas tu malam kedua, malam ketiga tu kau tak ada. Masa zaman nak merdeka. Okeylah. Datuk dengan Basri, Dr. Basri, semankah kita punya hajat buat peringkat ini pun apakah okey kita nak tambah ahli baru dan yang libat dalam perbincangan ni, ataupun kita biar dengan mereka sebagai pemerhati through Facebook semua begitu ya? Adakah ada keperluan dan keinginan untuk nak menambah? Tak. Biar dia ikut melalui itulah. Biar dia ikut. Yang nak ikut melalui itu, ikutlah. Tak ada masalah. Kadang-kadang selepas minggu dia tengok. Kadang-kadang saya tengok juga. Mungkin lepas minggu dia bertambah sekian. Tak ada masalah. Tok Mut, saya punya input lah. Saya rasa bagus juga sebab kita pecahkan session ni dari segi bab-bab dia kan. Jadi siapa yang nak refer tu bab-bab dia terus boleh masuk dalam bab-bab direct lah, dia tak payah daripada mula sampai ke akhir. Tapi mungkin dia akan miss lah macam kita kan. Kita buat Al-Faslu 25 dah sekarang kan. Bab 25 dah, maknanya kalau dia tak ikat balik yang topik besar ni apa, dia ni juga dia miss the makro punya topik lah. Nak faham secara betul tu agak ni sikit lah ya. Tapi senang rujuk saya tengok. Banyak ustaz-ustaz kita duk bagi fatwa dia tebuk macam tu. Itu Tok Mut, orang kadang-kadang dia orang nak cepat kan, nak quick fix punya solution. Bukan semua orang boleh follow semua sekali. Dia buka kitab tu dia nak, maka dia tak ada background dia bagi fatwa perasaan pada yang muka surat dia buka. Apa nak buat? Tapi kalau dalam tu kan dia kata, kalau dalam Stephen Covey dia kata kalau kita nak belajar algebra, kita kena belajarlah arithmetic dulu. Campur tolak. Sebab kalau kita terus nak belajar algebra, bolehlah kita lulus periksa, tapi kita tak berapa nak faham asas dia. Betul. Itulah jadi masalahnya. Tak apalah. Biarlah, maknanya kita buka secara bebas. Orang nak ikut terus-terus, dia ikut. Kalau dia nak lihat jauh-jauh, dia lihat. Tak ada masalah. Sehingga kita pun rasa penat. Dan kita berhenti lah. Dapat pahala Tok Mut. Dapat pahala memanjangkan usaha Ustaz. Yalah. Itulah. Ustaz Kamil yang kita. Yalah. Sehingga Ustaz Kamil pun sihat. Dia boleh mari. Belajar Ngapro dia ada nama, Bro. Belajar Ngapro ada nama. Nama apa? Nama Prof lah. Mahal sikit. Apa tu kan?
Anak murid. Nama Prof maaf sikit, belajar dengan Prof. Guru ajar. Maknanya Tok Mut, maknanya student-student Tok Mut pun dapat brand name jugalah. Sebab cikgu dia brand. Okeylah. Okey, setakat ni ini. Prof, saya nak tanya, kelas yang Prof ada promote tu kan, kelas pondok yang ada 5 subjek tu. Yang tu basic kelas ke apa tu? Yang tu kita kelas rasmi tu. So, untuk yang basic, yang tak ada basic ke atau macam mana je? Basic, dia mula-mula tu kita perkenalkan diploma turas. Itu untuk orang-orang yang betul dah faham bahasa Arab tu. Kemudian kita dapati ramai orang tak faham bahasa Arab nak ikuti. Kita bagi basic bahasa Arab. Kemudian saya rasa bagi basic bahasa Arab itu dia tak boleh ikuti juga. Kemudian kita turun kepada satu grup lagi iaitu pengajian turas berasaskan kitab Jawi. Okey. Tu kitab Jawi tu orang tak tahu bahasa Arab lah. Tapi kalau saya ada basic bahasa Arab, cuma for bahasa Arab yang untuk sekolah menengah SMKA bahasa Arab tinggi kan. Terus kalau saya assess diri saya, dia kata medium. Tu macam mana tu Prof? Saya better pergi mana? Kalau nak ikuti? Kalau saya nak follow tu lah. So saya patut. Kalau nak follow tu jangan follow tu. Kena follow tu. Apa tu diploma turas tu. Guna teks bahasa Arab ni. Maknanya Prof saja saya terus pergi ke yang tu lah? Ya. Hak tu penuh online tu. Walaupun saya punya medium Arab medium je. Alah bahasa ni Arab sendiri pun tidak tahu semua. Oh ya. Tak, orang kata bahasa Inggeris tu orang India hebat pada putih bahasa Inggeris dia. Sebab kalau follow tu dia ada pertambahan dari segi bahasa, dari segi istilah, dari segi konten tu kita boleh baca sendiri mana-mana dan terjemahan pun ada. Ya. Dalam Ibn Khaldun bicara soal language pula antara grammatical dengan bahasa Arab. Tapi Tok Mut, Ibn Khaldun ni kan macam kami pandai bahasa Inggeris pun agak sukar kalau kita tak bincang. Ayalah. Nak menjiwai pemikiran yang keseluruhan tu. Sebab tu kalau nak baca buku dia lain kena lumat mukadimah dulu. Kalau kami baca seorang-seorang pun memang sukar juga nak faham. Baca seorang mengantuk. Sebab tu kami memang letak masa lah untuk memahami satu, boleh juga belajar sedikit sebanyak bahasa Arab dan juga boleh bincang konten itu kan, apa yang dimaksudkan oleh penulis. Itulah saya cuba seboleh-bolehnya saya translate tu. Orang panggil translate apa tu literal. Senang. Okey. Okeylah, terima kasih. InsyaAllah jumpa lagi minggu depan. Sehingga kalau Dr. Kamil, Ustaz Kamil ni dia sihat, dia join lah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.